Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi di dalam pembelajaran kita berhubung dengan asas tajwid Al-Quran siri yang ke-74. Sebelum saya meneruskan pembelajaran kita ini, saya mohon semua yang baru view, tolong subscribe dan kemudian bolehlah view scroll siri-siri yang sebelumnya, iaitu daripada siri 1 sampai siri ke-73 yang baru masuk ataupun yang baru menjumpai video ini, untuk terus belajar dan menguasai semua hukum-hukum, kerana kita sudah nak sampai ke peringkat akhir di dalam membicarakan hukum-hukum, dan lepas itu kita akan mengaji. Dan jangan lupa iaitu subscribe bagi yang baru, dan yang dah subscribe itu dan yang baru subscribe terus share dengan kawan-kawan yang lain, dengan kumpulan-kumpulan iaitu grup-grup WhatsApp atau grup-grup media sosial yang lain, supaya mereka juga dapat bersama-sama kita belajar dengan tujuan untuk menguasai hukum-hukum tajwid di dalam memperbaiki bacaan Al-Quran kita, dan kemudian kita sama-sama memperolehi rahmat dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu Taala, insya-Allah, dengan sebab kita belajar. Baik. Dengan itu kita teruskan siri yang ke-74 ini, iaitu dengan tanda-tanda wakaf. Baik. Kita pergi kepada tanda wakaf yang pertama. Perhatikan di sini. Iaitu ada 6 tanda wakaf yang lazim kita jumpa di dalam Al-Quran apabila kita membaca Al-Quran. Lihat sini. Ianya seperti berikut, iaitu pertama sekali kita jumpa huruf mim yang ekornya ke kiri. Ini huruf mim, ekornya ke kiri. Iaitu apakah isyaratnya? Iaitu dia menyuruh kita wakaf mesti. Wakaf yang dimestikan. Mesti kita berhenti apabila jumpa tanda mim yang dinamakan wakaf lazim, iaitu dieja dengan hijaiyah waw, qaf, fa, lam, alif, zai, mim. Wakaf lazim. Contoh di mana mim tu kita boleh jumpa? Di sini. Perhatikan apabila dia tulis dekat ujung kalimah itu di atas, dan dia kecil saja. Kalau kita tak perhatikan betul-betul, mata kurang awas, kita tidak mematuhi cara membaca. Jadi bagaimana cara membacanya, saya contohkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatawalla anhum. Berhenti. Baru kita sambung. Yauma yada'ul da'i ila syai'in nakir. Itu cara membacanya. Kita berhenti. Itu berhenti. Sekali lagi saya tunjukkan cara bacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatawalla anhum yauma yada'ud da'i ila syai'in nakir. Syai'in nakir. Dan ingat, kita dah belajar semua tentang hukum. Saya sebutkan sini. Sini kita ada satu, iaitu hukum alif lam kamariyah dibaca dengan izhar kamari. Sini. Kemudian sini apa? Ifa bertemu dengan iaitu idgham. Tanwin bertemu dengan nun idgham. Jadi syai'in nakir, idgham, sebab dia bertemu dengan nun. Baik. Dengan dengung baca. Sini semua anhum, iaitu kita baca dengan izhar, nun mati bertemu dengan ha, izhar an. Sini mim mati, iaitu izhar syafawi, hum. Semua kena ada. Jadi patulah apa yang kita dah belajar, kita ingat, kita perhatikan adakah kita mematuhi bacaannya. Ini kita belum sampai peringkat membaca, nanti saya akan terangkan apabila kita start membacakan Al-Quran. Baik, yang kedua ialah huruf jim. Huruf jim berada di atas seperti ini. Saya tunjukkan arrow ni, anak panah ini jim. Baik. Wakaf yang diharuskan, iaitu diharuskan wakaf yang dinamakan wakaf jaiz. Waw, qaf, fa, jim, alif, hamzah, zai. Wakaf jaiz. Iaitu dia ni sama baik, sama ada kita wakaf ataupun wasal, dia sama baik. Kita nak wakaf boleh, nak wasal pun boleh.
Saya tunjukkan wajah pertama membaca iaitu dengan wakaf. Kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Baik, saya berhenti kat mana tadi? Saya wakaf kat sini. Baik. Wajah kedua wasal. Kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Itu caranya. Ada dua wajah. Tadi wajah pertama wakaf, wajah kedua wasal. Jadi dua-duanya sama baik. Boleh kita baca cara begitu dengan dua wajah tersebut. Baik. Kemudian yang ketiga ialah lam alif. Yang ini adalah wakaf yang dilarang. Lam alif la. Tidak boleh. Maknanya dilarang sama sekali. Wakaf yang dilarang yang dinamakan wakaf mamnu', iaitu waw qafa waqaf mim mim nun waw ain mamnu', iaitu tidak diharuskan wakaf. Dilarang sama sekali, tidak ada harus kecuali darurat. Darurat macam mana? Tengah-tengah baca sampai dekat situ kita terbersin, ataupun sampai situ habis nafas, tak boleh nak sambung lagi. Jadi kita terus baca, berhenti kat situ dan sebagainya. Seperti menguap, dah mengatur sangat terus tu menguap. Menguap ni tak boleh kontrol, dia nak menguap dia akan menguap. Kita tertahan, kita akan merosakkan kita punya kesihatan nanti, iaitu menahan menguap tu. Baik, kita pergi tengok contohnya, contoh ayat yang kita nak perhatikan tidak boleh wakaf. Apa dia kata? Iaitu dilarang wakaf. Kalau nampak tanda macam mana? Lam alif kat sini. Perhatikan, ada satu lam alif. Kita cuba baca bagaimana wajah tanpa wakaf dibaca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tarik nafas, dan kita sentiasa bertawuz, iaitu berlindung pada Allah dalam baca. Sama ada perlahan, sama ada a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ataupun kita baca perlahan, itu sir. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Gitu. Baik, kita baca. Kita cuba tarik nafas. Min ba'di ma bayyinnahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah. Betul. Jadi maknanya saya terus sambung. Macam mana saya sambung ni? Saya sebut fil dengan iza kamari. Perhatikan. Alif lam kalau ada tanda mati tu iza kamari lah tu. Fil kita biula. Ingat, ini satu harakah, pun satu harakah. Jadi kita kena baca betul-betul menyambungnya. Fil kita biula, la baru dua harakah. Ika yal'anuhumullah. Kalau kita wakaf situ bolehlah panjang. Jadi itulah caranya membaca tanpa wakaf. Sebab apa tanpa wakaf? Sebab dilarang wakaf di situ. Melainkan darurat, iaitu kalau terbersin, terbatuk ke, ataupun menguap ke, putus nafas kita, yang selalu putus nafas. Tapi kalau putus nafas, kita sambung balik. Ataupun sambung daripada sini, fil kita biulaika, baru sambung terus habis. Ataupun kita baca daripada mula ayatnya, baca balik semula. Sebab itu benda yang tak sengaja, kita terbersin apa semua. Baik. Kita pergi kepada Shad Lam Ya yang keempat. Tanda yang keempat iaitu harus wakaf padanya. Harus. Tetapi wasal adalah lebih utama dari kita membaca wasal adalah lebih utama. Dan ianya dinamakan wasal aula. Maknanya wasal lebih baik. Aula tu lebih baik. Wasal macam mana ejanya? Waw Shad Lam Ya. Sini aula hamzah waw lam ya, iaitu wasal aula. Contoh macam mana? Perhatikan Shad Lam Ya di mana ada? Di sini. Satu, dua saya tunjuk. Baik. Kalau kita dah tak ada nafas, tak payah nak sambung dua-dua tu. Kita cuba sambung dua-dua. Macam mana kita nak sambung? Kena tarik nafas betul-betul. Baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim dulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita tarik nafas baru kita baca.
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. Balik semua dah. وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Kalau kita dah tak ada nafas, kita baca daripada sini sampai sini aja lah. Boleh kita iaitu wakaf kat sini, tapi dia lebih utama kita sambung. Macam wajah pertama saya baca, balik semula saya baca wajah pertama, sambung semua sekali, daripada wa'ala. وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Itu wajah yang pertama, iaitu saya terus wasal semua sekali. Wajah yang kedua, saya baca, saya nak wasal dekat ghisyawah. وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Baik, itu wajah yang kedua, iaitu saya wakaf dekat sini. Boleh. Lepas tu dah, kalau saya tak cukup nafas, saya sampai sinilah. Lepas tu baru saya sambung. Kalau wakaf yang ketiga, kita wakaf setiap berjumpa dengan ni. Kalau kita nak wakaf, tapi dia wasal lebih utama, saya tunjuk ini supaya kalau terputus nafas, macam itulah caranya. Saya akan baca wa ala sam'ihim, saya wakaf, wa ala absarihim ghisyawah, saya wakaf juga. Kemudian walahum azabun azim. Ini adalah ayat yang ke-7 di dalam surah Al-Baqarah. Daripada innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, kalau kita kemudian sambung yang ayat yang ke-7. Baik, itu tiga wajah saya baca. Jadi supaya teman-teman semua, sahabat-sahabat semua faham, mana tidak memaksa untuk wasal nak dapat kelebihan. Lebih utama kita nak sambung juga walaupun kita dah putus nafas, memang tak boleh. Kita pergi kepada yang kelima, iaitu qaf lam ya. Qaf lam ya, iaitu wakaf lebih utama. Dia wakaf lebih utama. Jadi wasal lebih utama. Sekarang berlawan pula, wakaf lebih utama, ianya dinamakan wakaf aula, iaitu wakaf lebih baik. Harus wasal padanya. Kalau kita wasal boleh juga, tapi hukumnya harus. Itu dipanggil harus. Gitu. Jadi ya, maknanya kita kena nak dapat kebaikannya lebih utama, iaitu kita wakaf kepada tiap-tiap kali berjumpa dengan qaf lam ya ini. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hudan aw nasara, wakaf. Qul a'antum a'lamu amillah, itu wakaf. Wa man azlamu mimman. Jadi itulah caranya, itu kita wakaf apabila berjumpa satu wajah. Jadi janganlah kita, kalau jumpa ni, janganlah kita nak terus sambung, sebab kita mengambil keutamaan. Apa yang lebih utama? Wakaf, ambil yang utama. Yang ni utamanya apa? Sambung, wasal. Jadi wasal aula, sambung terus, melainkan nafas kita habislah. Darurat tu tak boleh buat apa. Baik, cuba juga macam ni tak boleh. Memang tak boleh terus, tetapi kalau darurat boleh. Baik. Yang terakhir sekali, yang ke-6, iaitu tanda yang ke-6, iaitu kita nampak titik 3. Ada titik 3 dalam ayat Quran tu, ada titik 3. Contohnya sini. Ini adalah surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Sebelum tu alif lam mim. Kemudian kita baca zalikal kitabul la raiba fihi. Saya berhenti di sini. Berhenti di sini. Baik, kita ambil wajah yang pertama, macam mana baca kita fahamkan dulu. Harus wakaf pada salah satu tempat. Di sini boleh, di sini boleh. Tetapi
tidak boleh wakaf dua-dua. Kita raibi, lepas tu fi baca, kemudian sambung. Salah satu. Mana kita nak wakaf kat mana? Ambil wajah yang pertama, kita wakaf yang pertama dulu. Perhatikan. Jadi saya jelaskan, iaitu salah satu tempat saja juga harus wasal pada kedua-dua tempat. Wasal tu harus kita terus sambung aja, sampai habis. Itu harus. Tapi yang bagusnya kita berhenti salah satu. Kita ambil wajah yang pertama, saya tunjukkan. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raib. Itu yang pertama. Fihi hudan lil muttaqin. Saya berhenti di sini, wasal di sini. Wakaf di sini. Wajah yang kedua, zalikal kitabu la raiba fihi. Ini yang selalu lazim orang baca Quran, dia akan berhenti di sini. Iaitu baru sambung hudan lil muttaqin. Kemudian yang harus tadi yang mana dia? Iaitu kita terus sambung. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu yang dikatakan harus pada kedua-dua tempat. Dapat faham Sekarang faham Baik. Kita maknanya kita boleh baca zalikal kitabu la raib. Baik. Kalau kita berhenti wakaf kat sini, ingat ni huruf qaqalah. Kita matikan dia, kita kena baca raib. Kemudian baru kita sambung fihi hudan lil muttaqin. Jangan berhenti dua-dua. Dua-dua tak boleh. Dia salah satu saja. Kalau kita berhenti sini, lepas tu fi kita berhenti lagi, tu tak boleh. Maknanya kalau kita sambung dah berhenti sini, sambung dia fihi hudan lil muttaqin. Dapat faham Maknanya berhenti salah satu. Ataupun nak sambung terus. Jadi itulah saja yang dapat saya jelaskan kepada sahabat-sahabat dan teman-teman semua. Saya harap semua dah faham tentang tanda-tanda wakaf. Selepas ini kita perhatikan, iaitu tanda-tanda wakaf yang terdapat Al-Quran. Kemudian kita tanda-tanda yang lain yang banyak terdapat Al-Quran yang menunjukkan kita bila berjumpa kita boleh baca izhar, yang kita berjumpa boleh baca idgham, kita berjumpa boleh baca ikhfa. Selepas itu barulah kita memulakan pengajian Al-Quran kita, iaitu bermula dengan surah Al-Fatihah beserta dengan mengetahui semua hukum dan juga semua makhraj huruf dan juga sifat huruf semasa kita membacanya. InsyaAllah. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.